Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi kita sama balik kitab ni, kita bab kitab Sabil al-Muhtadin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ni. Pasal ketiga sunat mandi, bab sunat mandi. Fasal pada menyatakan akan segala sunat mandi. Bermula sunat mandi itu amat banyak. Setengah daripadanya menghadap kiblat dan mengucap bismillah padahal dipesertakan dengan niat. Dan setengah daripadanya pula berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung seperti perintah dalam wudu juga, supaya wudu. Tetapi sunat bagi barang siapa yang mandi dengan umpama akan dia bahawa disertakannya niat mandi dengan membasuh tempat yang disengajakan kemudian daripada selesai istinja. Kerana terkadang lupa ia menyampaikan air tempat itu, maka tiadalah sah mandinya, atau tiada dia lupa maka berkendak ia kepada menyentuh dia dengan tangannya. Tak kala membasuh dia maka batallah wuduknya jika disentuhnya akan dia dengan tiada berlapik. Kita baca dah. Okey, sunat mandi dia. Sunat mandi sangat banyak. Di antaranya menghadap kiblat. Menghadap kiblat tu sunat kalau kita mandi tu menghadap kiblat. Yang keduanya mengucapkan basmalah yang diiringi dengan niat. Sebab itu maksudnya mandi tu bukan kuasa tandas lah nak. Kalau tidak kena baca dalam hati lah nak. Dan di antaranya lagi berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung seperti dalam wuduk juga, serupa dengan wuduk dah. Tetapi sunat bagi yang mandi dengan menyertakan niat dengan membasuh. Setelah membasuh, setelah selesai beristinja, hendaklah dibasuh lagi. Kerana terkadang lupa menyampaikan air ke tempat itu. Jadi kita masa kita mandi wajib ke, mandi sunat ke, mandi wajib ke, lepas kita kecing ke, istinja ke, kita basuh ke masa tu. Basuh memula basuh cuci daripada najis ni, istinja. Lepas basuh sekali lagi, basuh nak kira masuk mandi deh. Basuh untuk mandi wajib lah, masuk mandi wajib. Jadi kita niat ni, aku ni basuh ni untuk mandi wajib dah, untuk meratakan air mandi wajib di kuasa kemaluan kuasa itu dah. Maka tidaklah sah mandinya, atau sekalipun tidak lupa namun ia ingin menyentuhnya. Kalau lupa lah, lupa basuh situ semula dah, dia basuh masa istinja, dia basuh, lepas tu dia tak niat ni. Lepas tu basuh tu, dia tak basuh situ, tinggal ada, maka dia lupa sekalipun tak boleh juga dah. Namun ia tidak ingin menyentuhnya dengan tangannya pada saat membasuhnya pun takut batal kononnya tak. Disentuhnya tidak berlapik dah. Jadi kita ni niat dah lah, niat sekali mandi ni. Istinja suku basuh sekali lagi tu niat untuk mandi. Kira boleh siapa basuh kemaluan, sentuh kemaluan, pusaka ke apa pun, kira tak apalah. Kira tu basuh kira basuh mandi. Start dengan situ dulu basuh mandi wajib kita dah. Lepas tu barulah kita mandi bahagian lain. Tak sentuh situ pun tak apa dah. Kuasa sulit tu tak sentuh pun tak apa dah. Kira padan basuh tak ada dah. Rata tak ada dah. Rata hak mudah dah. Dan setengah daripadanya menghilangkan qadar yang bekas mani ke qadar kata dah. Sunat. Dan setengah daripada menghilangkan qadar yang suci seperti mani dan hingus, atau yang najis seperti mazi dan wadi, atau barang sebagainya daripada najis jika adalah ia pada badannya, dan jika memadai ia dengan sekali basuh daripada hadas dan najis sekalipun. Jadi sininya sebahagian dari yang disunatkan dalam mandi menghilangkan bekas air mani, bekas-bekas hingu, bekas mazi dan wadi, atau yang seumpama dengan itu dari najis jika terdapat di tubuh sekalipun. Sudah cukup membasuh hadas dan najis dengan sekali basuh ni. Kalau benda tu tidak penyuguhnya, pakai sekali basuh hilang kat, kira suci lah. Yang penting tu hilangkan dulu tu benda-benda gitu dulu sebelum kita mandi seluruh tubuh pada kita dah. Setengah daripada sunat tu mengambil wuduk dengan sempurnanya, kemudian daripada hilang sekalian qadar yang tersebut itu dah. Kita istinja, lepas istinja kita suci benda tadi. Lepas tu kita niat dah tu, kita niat mandi sebahagian daripada mandi kita lah, mandi wajib kita. Lepas tu situ dia basuh kemaluan, basuh qadar ke apa tu, kira sekali dengan niat di situ. Lepas tu barulah kita ambil wuduk dah. Sebahagian dari yang disunatkan mengambil wuduk dengan sebaik-baik wuduk. Sudah menghilangkan semua najis. Gitulah, semua najis qadar ke apa ni. Dan hasil sunat mandi dengan mendahulukan sekalian wuduk daripada mandi, atau mendahulukan setengahnya daripada mandi dan mentakhirkan setengah daripada anggota wuduk daripadanya,
Dan menjadikan sekalian pada pertengahan mandi tetapi mendahulukan sekaliannya daripada mandi itu terlebih afdal. Kemudian maka jika sunyi jinabatnya itu daripada hadas asghar, maka hendaklah diniatkannya wuduknya itu sudah sunat mandi dah. Dia kata dan sunat mendahulukan wuduk dari mandi. Afdalnya kita ni sunat ambil wuduk dulu sebelum mandi yang lain lah. Basuh anggota kemaluan ke apa tu. Sulit tu kira basuh dah, niat dah situ dah. Lepas tu anggota wuduk dah. Dia bukanlah wuduk sebenarnya, antara sunat wuduk sebenarnya sini lah. Itu kita ambil macam semaya sebelum kita mandi seluruh tubuh kita dah. Atau mendahulukan sebahagian anggota wuduk dari menunda sebahagian anggota wuduk yang lain. Dan dijadikan wuduk pada pertengahan mandi pun boleh juga. Tetapi mendahulukan wuduk dari mandi itu yang lebih utama dah. Lebih utamanya start dengan mandi dulu. Wuduk dulu baru mandi dia. Dan jika tiada sunyi ia daripadanya, maka diniatkan yang mengangkatkan hadas asghar atau barang sebagainya daripada segala niat yang memadai pada wuduk. Supaya keluar ia daripada khilaf orang yang mewajibkan yang mengatakan tiada masuk hadas asghar pada hadas akbar, sama ada didahulukan mandi atas wuduk ataupun kemudian ia daripadanya. Ada setengah tu yang kata tak masuk dia. Hadas asghar mandi wajib ni sekadar menghilangkan hadas besar, tidak menghilangkan hadas kecil. Ada juga ulama bicara gitu dah. Okay. Ini jika janabahnya tidak bercampur dengan hadas kecil, maka hendaklah diniatkannya wuduk yang dikerjakannya itu sunat mandi dah. Jadi kita ni bukan adalah hak bincang tadilah khilafnya kalau kita niat wuduk tak jadilah. Jadi niat sunat wuduk sunat mandi dia, bukan wuduk situ, dia sunat mandi, niat sunat mandi dalam mandi wajib tu, niat sunat mandi situ dah. Bakainya wuduk. Wuduk lain bagi dia sunat mandi dalam mandi besar, hadas besar dah. Dan kalau jenabahnya masih bercampur dengan hadas kecil, maka diniatkanlah mengangkat hadas kecil pula. Atau seumpamanya dari segala niat yang membadai pada wuduk, agar keluar dari perselisihan pendapat ulama yang mewajibkan wuduk. Ini pendapat yang kata tak serentaklah hadas kecil suku, hadas besar suku. Tapi kita kira ambil hak biasalah. Mazhab biasanya umumnya mazhab kita ni akad hadas besar, maksudnya terangkat juga hadas kecil ni. Yang pendapat inilah yang mengangkat hadas kecil tidak masuk dalam hadas besar, mandi didahulukan dari wuduk. Walaupun wuduk didahulukan dari mandi lah. Jadi dia kira suku berlaku ni. Tak apalah, kita kira pendapat yang kata boleh dah. Pendapat yang kuatnya akad hadas besar, terangkat hadas kecil dah. Okey. Dan sunat mengekalkan niat wuduk itu hinggalah selesai mandinya. Jikalau berhadas ia dahulu daripada mandinya, sunat baginya mengulangi wuduknya itu. Inilah diiktimadkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah. Adapun yang diiktimadkan oleh Syekh Ramli dalam Nihayah, maka bahawasanya tiada sunat baginya mengulangi wuduknya lagi dah. Kata Syekh Ibn Hajar, bermula niat itu dengan kedua bahagiannya sunat juga. Kerana memadai niat mandi daripada niatnya seperti memadai niat wuduk daripada khusus niat berkumur-kumur. Jadi dia sunat mengekalkan niat wuduk tu sampai selesai mandi. Maksudnya niat sama-sama dah. Maksudnya kita tahu kita ni niat ni kita tahulah. Kita kena tahu kita dalam keadaan mandi junub ke, mandi wajib ke dah. Maka kalau berhadas sudah mandi sunat, baginya mengulangi wuduk. Sunat baginya mengulangi wuduk. Tiba dia ketuk ke satu kemaluan ke apa ke dalam tengah-tengah mandi tu. Dia ulang sunat, dia ulang wuduk, tapi tidak wajib dah, sunat saja dah. Ini diperkuat oleh Syekh Ibn Hajar dan kitabnya yang bernama Tuhfah. Tapi diperkuat oleh Syekh Ramli dalam kitab Nihayah, tidak lagi disunatkan baginya mengulangi wuduknya. Pada dah tak ada dah. Dia jadi macam bid'ah, macam tambahlah. Dia ketuk ke apa tu, dia masih rata tubuh dia lagi dah. Jadi dia tidak hilang seluruh lagi daripada mandi wajib dia. Tersentuh tengah-tengah ambil tengah-tengah mandi wajib ke, sentuh kemaluan ketuk ke apa ke, dia akan hilang juga apabila air yang terakhir daripada mandi wajib tu lesar dah. Jadi tak perlu ambil wajib, tidak sunat bagi dia, maka Syiham dia. Syekh Ibn Hajar Al-Tami je kata kalau ketuk sama sunat dia. Tu pun tak wajib juga. Maksudnya kalau dia tak ambil semaya, semula dia ketuk tengah-tengah mandi tu, lepas tu yang mandi tu sudah lagi, dia sudah dalam keadaan gitu dah, maka
dia tak perlu ambil air semaya, dia boleh semaya dah. Kerana terangkat ada besar juga bermaksud terangkat ada kecil, mengikut kedua-dua syekh besar mazhab kita ni dah, Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dah. Cuma Syekh Ibn Hajar Al-Haytami kata sunat ulangi wuduk, Syekh Ramli kata tak sunat. Tak sunat ulangi wuduk Syekh Ibn Hajar berkata bermula niat itu menjadi sebahagian niat yang kedua. Kerana membadai niat mandi sudah mencakupi dalam niat mandi seperti membadai niat wuduk mencakupi niat berkhusus berkumur-kumur. Jadi kalau kita niat mandi habislah termasuk wuduk-wuduk sekaligus lah. Cuma dia cara dia macam ambil asmaya, tapi dia adalah sunat wuduk, sunat mandi dah. Begitu juga kita ni niat wuduk cukup dah untuk berkumur-kumur, tak payah niat masa berkumur-kumur, niat ni sunat dalam berkumur-kumur dah. Kita niat wuduk tu automatik lah, benda-benda yang bersabit dengan wuduk tu termasuk berkumur-kumur pun kita boleh pahala sunat dia dah. Tak payah niat nak kumur-kumur dah. Kata Syekh Dasyadan, jikalau ditinggalkan wuduk iaitu berkumur-kumur atau memasukkan air ke hidung, maka iaitu makruh jua dan sunat memperdapati dia, maka kemudian daripada wuduk itu sunat bersungguh-sungguh menyampaikan air kepada sekalian perlipatan badannya, seperti perlipatan perutnya dan dua telinganya dan pohon kedua matanya dan ekor kedua matanya dan di bawah yang berhadap daripada hidungnya, kerana yang demikian itu terlebih menghampirkan kepada kepercayaannya dengan sampah air kepadanya dan terlebih menjauhkan daripada berlebih-lebihan mencucurkan air kemudian. Maka sunat menyalat pohon rambutnya, kepalanya dah, dan bulu mukanya dan bulu sekalian badannya dengan tangannya yang basah, yang basuh, seperti dimasukkannya sekalian jarinya yang 10 ke dalam air, kemudian maka dimasukkannya akan dia pepohonan rambutnya dan sekalian bulu mukanya dan badannya, kemudian maka sunat menjuruskan air ke atas kepalanya, kemudian maka atas sebelah kanannya yang pihak hadapan, kemudian maka yang di pihak belakang, kemudian atas sebelah kirinya yang di pihak hadapan, kemudian maka yang di pihak belakang, kerana mengikut bagi fi'il perbuatan Nabi SAW. Maka perintah yang demikian itu bersalahan dengan perintah mandi sekira-kira tiada berpindah pada mandi mayat kepada pihak belakang, melainkan kemudian daripada selesai daripada yang pihak hadapan. Kedua belahan kerana mudah mengerjakan perintah yang dahulu itu bagi mandi orang yang hidup. Bersalahan bagi mandi orang yang mayat kerana lazim daripadanya berulang-ulang membalik-balikkan mayat dahulu daripada masuk kepada membasuh sesuatu daripada yang sebelah kirinya. Jadi kita dikait dengan pahkaman mandi mayat dah. Kalau ditinggalkan wuduk atau berkumur-kumur dalam masa mandi wajib dia, atau memasukkan air ke dalam hidung, maka makruh dia kata dia. Jadi wuduk dan berkumur-kumur tu masa mandi jadi makruh pula dia. Dan sunat menyampaikan air sebelum berwuduk dengan bersungguh-sungguh ke seluruh pelipatan tubuh seperti pelipatan perut, dua telinga, pangkal mata, hujung mata dia, di bawah lubang hidung, kerana demikian itu lebih meyakinkan sampai air ke seluruh tubuh dan terhindar dari berlebih-lebihan memakai air sebelum mandi dia. Jadi kalau kita gosok, kita pergi kepada pelipatan-pelipatan itu, sebenarnya cara tersebut boleh meyakinkan kita sebelum kita guna banyak air. Lebih jima air lah, kata dia. Sunat nyelati pohon rambut kepala. Masa rambut kita ni, kita selak, kita gonyah rambut kita dengan jari-jari kita. Bulu muka kita, bulu seluruh badan dengan tangannya basah, umpamanya dimasukkan jari tangannya yang 10 ke dalam air sebelum dimasukkan ke pohon rambut, dan semua bulu muka daripada badannya semua gosok belaka dah. Dan sunat mengalirkan air ke atas kepala, kemudian ke sebelah kanan pihak muka dah, basuh alik kanan dulu dah, kemudian pihak belakang, kemudian sebelah kiri pihak hadapan, lepas tu pihak hadapan, kemudian pihak belakang, kerana mengikut Rasulullah SAW, mengikut perbuatan Nabi dah. Maka cara yang demikian itu berbeza dengan perintah mandi, kerana dalam memandi perintah mandi mayat dah. Kerana dalam memandikan mayat tidak sampai ke belakang, terkecuali kalau sudah selesai kedua pihak hadapan dah. Jadi selesai hadapan dulu kalau mandi mayat. Kalau mandi kita ni, lepas kanan pergi belakang dulu, kiri lepas depan balik, lepas tu belakang balik. Kerana mudah mengerjakan dia seperti itu dalam memandikan orang yang hidup, berbeza dengan memandikan orang yang mati, kerana akan terjadi berulang-ulang membalik-balikkan tubuh mayat sebelum membasuh sesuatu yang ada di sebelah kirinya.
Jadi kita ngelah lah hadap belakang tu, biar selesai depan dulu bagi mandi mayat. Kata Syekh Ramli dalam Nihayah, jikalau diperbuat pada mandi orang yang hidup pada barang yang pada perintah mandi sunat, nescaya hasillah baginya asal sunat. Dengan nisbah bagian yang pada pihak hadapan sebelah kanan, tiada bagi yang pada pihak belakang daripadanya. Kerana terkemudian ia daripada yang pihak hadapan sebelah kiri, maka iaitu makruh jua. Bermula tertib yang tersebut itu sekaliannya, iaitulah yang dikendaki oleh orang yang berkata sunat tertib pada mandi. Dan sunat pula menggosok barang yang sampai kepadanya tangannya daripada tubuhnya supaya keluar daripada khilaf orang yang mewajibkannya seperti Imam Malik dan Muzanni ni. Anak murid besar Imam Syafi'i dah. Tapi serupa Imam Malik kata wajib gosok juga. Dan sunat pula menigai, menyelat-nyelati dan membasuh dan menggosok seperti diselat-selatinya akan sekalian rambut kepalanya 3 kali. Kemudian maka dibasuhnya akan dia 3 kali dan digosok-gosok akan dia 3 kali. Kemudian maka diselati-selatinya akan sekalian bulu mukanya 3 kali. Kemudian dibasuhnya akan dia 3 kali dan digosoknya akan dia 3 kali. Kemudian maka diselat-selatinya akan sekalian bulu yang tinggal daripada tubuhnya 3 kali. Kemudian maka dibasuhnya akan dia 3 kali dan digosoknya akan dia 3 kali. Demikianlah tertib yang tersebut dalam Tuhfah. Dan sunat menigai pada membasuh yang tinggal daripada badannya. Okey. Syekh Ramli dalam kitabnya Nihayah berkata, jika dalam mandi orang yang hidup diperbuat seperti mandi orang yang mati, cukuplah baginya memperolehi pahala sunat. Syekh Ramli dalam kitabnya Nihayah berkata, jika dalam mandi orang yang hidup diperbuat seperti mandi orang yang mati, cukuplah baginya perolehi pahala sunat bagi pihak hadapan sebelah kanan dan tidak termasuk bagi pihak belakang lah. Dan kalau terlambat dari pihak hadapan sebelah kiri, hanyalah makruh saja. Tertib seperti itu yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan sunat tertib dalam mandi. Ni kalau orang bincang buat tertib lah. Kalau tak bincang buat tertib, tak pentingkan tertib, tak ada masalah lah. Dan sunat pula menggosok bahagian tubuh yang dapat dicapai oleh tangan, agar keluar dari perselisihan pendapat para ulama seperti menurut Imam Malik dan Imam Muzanni yang mewajibkan menggosok dia. Jadi ada ulama ni kata gosok tubuh mandi ni wajib dah. Gosok masa ambil semaya wudu pun wajib. Ada mazhab lah Imam Malik lah, untuk guru pada Imam Syafi'i. Muzanni pula anak murid Imam Syafi'i besar dah. Kali kira dah. Dan sunat pula menigai, menyelati dalam membasuh dan menggosok seperti menyelati seluruh rambut kepala 3 kali. Kemudian membasuhnya 3 kali dan digosok 3 kali. Kemudian diselat-selati seluruh bulu dah. Jadi gosok belakang dan selat-selat tu maksudnya mencelah-celahi dengan jari lah. Mukanya 3 kali, kemudian dibasuhnya 3 kali dan gosoknya 3 kali. Kemudian diselat-selati seluruh bulu yang tinggal di tubuhnya 3 kali. Maka dibasuhnya 3 kali dan digosoknya 3 kali. Demikianlah tertib yang diterangkan dalam kitab Tuhfah. Lepas tu dah. Bermula kaifiat menigai membasuh yang tinggal daripada badannya itu 2 kaifiat. 2 cara kita nak buat 3 kali badan tu. Yang pertama, bahawa dibasuhnya sebelah kanannya yang pihak hadapan sekali. Kemudian maka yang di pihak belakang sekali. Kemudian maka dibasuh sebelah kirinya yang pihak hadapan sekali. Kemudian maka yang di pihak belakang sekali. Kemudian maka di sebelah dibasuhnya sebelah kirinya yang pihak hadapan sekali. Kemudian maka di pihak belakang sekali. Kemudian maka diulanginya seperti demikian itu yang kedua kali. Dan yang ketiga kali. Dan kafiat yang kedua, ni kafiat yang pertama. Dan kafiat yang kedua ni nak suruh jadi 3 kali ni mandi ni, bahawa dibasuhnya sebelah kanannya yang pihak hadapannya 3 kali. Kemudian yang pihak belakangnya 3 kali. 9. Kemudian maka dibasuhnya sebelah yang kirinya pihak hadapannya 3 kali. Kemudian maka yang di pihak belakangnya 3 kali. Dan jikalau mandi seorang dengan menyelam ke dalam air yang mengalir, maka membadai yang pada menigai itu lalu atasnya 3 jariah, 3 aliran air. Dan jikalau ada air itu tenang, maka hasil menigai itu dengan mengangkatkan kepalanya dan memindahkan kedua kakinya ke dalam air
3 kali atau dengan berpindah ia dalam air daripada tempatnya kepada tempat yang lain 3 kali. Dan demikian lagi sunat mengekalkan niat pada hukum daripada permulaan mandinya hinggalah kesudahannya. Dan sunat bahawa jangan kurang air mandi itu daripada 1 sa' dan air wuduk daripada 1 mud pada tubuh orang yang sederhana lah. Kerana Nabi SAW adalah ia mandi dengan 1 sa' daripada air dan mengambil wuduk ia dengan 1 mud daripadanya. Adapun orang yang tiada sederhana tubuhnya, maka hendaklah diukur dikuranginya atau ditambahinya daripada yang demikian itu dengan yang patut dengan hal tubuhnya. Okey. Dan sunat meniagai dalam membasuh yang tertinggal di tubuhnya, dan cara meniagai membasuh yang tinggal di tubuhnya itu melalui 2 cara dah. Pertama, bahawa dibasuhnya sebelah kanan di hadapan pihak hadapan sekali, kemudian pihak belakang sekali, kemudian basuh sebelah kirinya di pihak hadapan sekali, kemudian pada pihak belakangnya sekali. Jadi sekali. Kemudian diulanginya yang demikian itu yang kedua kali dan yang ketiga kali dah. Cara sama. Maksud sekali sampai 3 kali dia pusingnya. Cara yang kedua, dibasuh sebelah kanan pihak hadapan 3 kali, kemudian pihak belakang 3 kali. Lepas tu kemudian dibasuh sebelah kiri pihak hadapan 3 kali, kemudian pihak belakang pula 3 kali ni. Begitulah. Dah. Kalau seorang mandi dengan menyelam ke dalam air, memadailah dalam meniagai dengan melakukan pada tubuhnya 3 arus air. 3 kali gerakkan lah. Arus air gerak 3 kali ke arah dia, ataupun dia bergerak lah. Dan kalau air tenang dianggap cukup dengan meniagai dengan mengangkatkan kepalanya dan memindahkan kakinya ke dalam air 3 kali. Maksudnya biar gerak 3 kali seolah-olah macam basuh ni. Atau dengan berpindah dalam air dari tempatnya berdiri ke tempat lain 3 kali. Maksudnya bergerak lah. Demikian juga mengekalkan niat semenjak permulaan mandi sampai selesai mandi sunatnya. Dan sunat air yang disunatkan dalam mandi hendaknya jangan kurang dari 1 sa' dan air untuk wuduk jangan kurang dari 1 mud bagi orang yang sederhana. Kerana Nabi SAW mandi dengan air 1 sa'. Kita akan bincang lah sa' sebanyak-banyak mana dah. Dan berwuduk dengan air 1 mud. Semuanya sa' ni lebih daripada mud lah. Ada orang yang lebih besar atau lebih kecil tubuhnya hendaklah ditambah atau dikurangi dari takaran tadi yang disesuaikan dengan keadaan tubuhnya. Sekat tu sajalah perbincangan kita tentang sunat mandi. Lepas ni kita sambung pula sunat mandi tu sunat mualat. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.